اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah bersama kita, dah online sekarang. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dan yang paling penting moga-moga Allah Taala terus kurniakan istiqamah kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu. Terima kasih kepada yang dah bersama saya sekarang. Tolong tekan butang share. Kita berkongsi pahala. Dan saya nak permintaan di ruangan komen, tolong tag masing-masing yang ada sekarang, tolong tag 5 orang friend masing-masing. Tolong sebab tajuk yang kita nak bincang pada kali ini insya-Allah sangat menarik dan sangat bermanfaat. Kita tag rakan-rakan kita, bermakna kita sedang ajak mereka bersama dalam majlis ilmu. Yang sudah menonton, terima kasih. Terima kasih yang dah tag, yang dah share. Moga-moga kita berkongsi pahala insya-Allah. Tolong tulis juga suara saya sekarang clear ke tak? Suara, gambar, nampak tak background? Background kat mana ni? Background kat mana ni? Nampak tak? Okey, yang sedang menonton, saya satu lagi, saya nak tahulah dengar tak suara saya. Tolong tulis di ruangan komen, sedang menonton ni dari mana? Sedang menonton dari mana? Oh, dari mana? Tulis di ruangan komen, saya baca ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Moga-moga diberkati di tempat masing-masing. Ada dari Johor, alhamdulillah. Ada dari Kota Baru. Terengganu pun ada, masya-Allah. Cuba tulis sedang menonton dari mana? Kita bila kita tengok penonton dari sini, dia menambah seronok dan semangat kita insya-Allah untuk berkongsi. Dan saya nak ajak sahabat-sahabat untuk sama-sama memulakan majlis kita pada kali ini. Moga-moga diberkati oleh Allah. Kita baca surah Al-Fatihah. Baca tau, kita baca sama-sama di tempat masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah baca. Sila tulis di ruangan komen dah baca Al-Fatihah. Tulis dah baca Al-Fatihah. Ini tujuannya untuk kita ingatkan sahabat-sahabat kita yang lain supaya sama-sama baca surah Al-Fatihah. Sekarang, are you ready? Jom kita mulakan majlis kita insya-Allah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Miros, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz apa khabar? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami pada malam ini Ya, untuk bersama-sama kita berkongsi tentang satu perjuangan, satu usaha yang hebat yang dilakukan oleh pihak Raudatus Sakinah. Alhamdulillah. Kita sepatutnya kita live juga di page pada malam ni, page Raudatus Sakinah. Ada tak masuk tak? Ada tak Mirus? Page Raudatus Sakinah. Nanti saya tengok sekejap. Mirus, apa khabar? Sekarang ni kat mana tu? Di office ke di rumah ni? Hari ni di office. Pagi tadi bersama dengan anak-anak Umi di Raudatul Sakinah. Masya Allah. Excited dia orang. Agaknya malam ni dia orang bersama ni tengok kita. Alhamdulillah. Kita pun bersiaran juga malam ni di page Raudatul Sakinah. Alhamdulillah. Page saya di page Raudatul Sakinah pun ada sekali. Maknanya kalau ada alumni ke siapa-siapa ke, mereka pun boleh menonton sekali, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, saya nak meraihkan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton online. Saya minta masa 1 minit. Boleh Ustaz, silakan. Terima kasih pada sahabat-sahabat. Tadi dia orang dah baca Fatihah, dia orang masing-masing pun dah tulis nonton dari mana. Seronok. Saya sebenarnya saya seronok baca. Saya tengok dekat telefon ni di ruangan komen. Dia orang menonton dari sini, alhamdulillah. Dan moga-moga kongsian yang bakal dikongsi oleh Umi Ros kejap lagi memberi manfaat. Tajuk kita malam ni kita bagi tajuk esok masih ada, boleh kan? Biasa dulu ada cerita-cerita esok kan. Tiada esok bagimu, esok untuk siapa. Ni tajuk kita malam ni, esok masih ada. InsyaAllah. Jadi mungkin saya ada sahabat-sahabat kita sebahagiannya yang kenal Umi Ros. Sebahagian lagi mungkin tak tahu sangat lagi tentang Raudatul Sakinah. Jadi saya persilakan dulu Umi Ros sebagai intro 5 hingga 10 minit untuk mungkin perkenalkan sedikit tentang Raudatul Sakinah, tentang pelibatan Umi Ros sendiri. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Said Nur Hisham, kepada semua para penonton, rakan-rakan baik yang kenal dengan yang tak kenal, yang baru tu, alhamdulillah. So sebenarnya Raudatul Sakinah ni telah pun ditubuhkan pada tahun 1998. Maknanya tahun ni kita sudah pun 22 tahun. So daripada situ sebenarnya banyak Umi dan tim bukan Umi seorang je yang bersama membangunkan anak-anak kita yang pernah tersasar jauh ni, tersasar jauh daripada agama kita lah. Tapi alhamdulillah dengan tim yang ada ni kami terus belajar dan melihat perkembangan yang dahulu sehingga kini ada banyak perbezaan. Dan dengan perbezaan inilah ianya terus menjadikan kami ini mahu belajar dan bagaimana membimbing mereka, bagaimana mendekati mereka untuk mereka ni menjadi manusia-manusia yang sangat penting dewasa inilah di saat ini. So alhamdulillah sebenarnya anak-anak remaja kita ini yang usianya 12 hingga 25 tahun yang pernah dalam kata ringkasnya adalah mereka ini telah tersalah pilih jalan. Nak jadi seperti orang lain tapi sebenarnya telah tersilap langkah dan akhirnya menjadikan mereka ini terus terjunam dalam kemungkaran, dan dalam masa yang sama kita tidak pula boleh meletakkan 100% kesilapan itu kepada mereka sendiri. Sedangkan kita sebagai orang dewasa
kan ada ruang untuk nasihat dan tegur, tak buat apa-apa. So sebab itulah Umi rasa ini di antara kenapa ya Raudatus Sakinah ini tubuhkan, sebab nanti kita nak menjawab dengan Allah ya Ustaz kan. Masa awal dulu tahun 1998 tu nak ada satu pusat perlindungan bagi orang Islam sangatlah susah, sangatlah sukar. Hingga Umi pun pernah ditanya. Dan Umi bermula di Raudatus Sakinah sebagai sukarelawan mengajar kelas akhlak. Dan untuk sebelum tu Umi menyediakan diri Umi ambil kaunseling sebab Umi rasa macam anak-anak ni perlukan cara pendekatan yang baru. Sebab dunia sudah berubah kan, kita punya zaman dulu, zaman dinosaur kita ni dulu, mungkin banyak je cara mak ayah kita kata kita buat, kita tak ada question sangat. Tapi dunia sudah berubah dan anak-anak ni dia punya kemudahan di sekeliling dia. So dengan cabaran yang ada ni kami banyaklah belajar daripada anak-anak ini dan alhamdulillah sehingga hari ini sudah pun 1,000 lebih anak-anak yang telah dibimbing dengan baik dan mereka ini keluar menjadi masyarakat, menjadi anak-anak yang kembali balik ke persekolahan, kembali balik kepada universiti, dan ada di antara mereka ini yang berkahwin dan mempunyai keluarganya, subhanallah. Bila kami ada program-program alumni kan, dia orang ni datanglah suaminya bawa dan dia bawa dengan anak-anak, ya Allah banyaknya cucu Umi masa tu. Terasa Minta maaf saya tanya supaya lebih jelas. Umi sebut tadi warga Raudatus Sakinah ini di kalangan anak-anak gadis kita yang tersasar, yang terjerumus dalam bidang apa tu? Dadah ke, perompak bank ke? So mereka ini sebenarnya terjerumus dalam lembah maksiat. Mereka ini telah ada di kalangan mereka ini telah berzina, telah hamil di luar nikah, dan ada yang telah berjinak-jinak menjadi pelacur. Ada juga di kalangan mereka ini yang memang jauh daripada agama, memilih untuk tidak langsung bersama dengan agama yang mereka ada dalam IC mereka itu. Sebab mereka merasakan susahnya Islam tu. Dan part of the sebahagian daripada blame tu adalah kita lah sebagai role model sebenarnya kan untuk anak-anak ni. Kes yang teruk contohnya macam maksudnya? Yang paling tu Ustaz, rasanya macam hampir semua kes nampaknya macam teruk, tapi Masya Allah, Alhamdulillah apabila mereka ini benar-benar, ya Ustaz, bila Umi nak cakap pasal anak-anak Umi ni kan, dia rasa macam rasa duduk dalam hati lah, dalam jiwa lah nak bercerita pula pasal aib dia orang kan. Tapi itulah anak-anak ni yang pernah menjadi pelacur, yang pernah menghambat dunia lah. Mereka ini hilang punca. Bukan tak ada mak ayah, ada, tapi mereka telah mengambil dunia tu di tangan. Tapi apabila mereka ni dinampakkan kepada mereka bahawa indahnya Islam tu, dosa mereka ni, apa yang mereka dah masuk dalam lubang yang sama berkali-kali itu, mereka ini diberi peluang untuk bertaubat. Subhanallah Ustaz, dia orang ni jadi lebih baik daripada kita hari ni. Sampai Umi rasa setiap kali Umi berfikir tentang mereka ataupun berjumpa dengan mereka, Umi akan nangis dulu lah melihat perkembangan kehidupan mereka. Adakah kesilapan itu yang mereka pilih semuanya, ataupun ada yang menjadi mangsa keadaan ataupun ditipu, dikhianati? Ada dua-dua tu Ustaz. Ada diambil kesempatan oleh orang. Kalau Umi cerita ya, dulu Umi jarang sangatlah dengar pasal cabul ni. Tapi hari ni ya Ustaz, kalau rata-rata di kalangan anak-anak yang ada di Raudatus Sakinah hari ni, walaupun dia masuk ke Raudatus Sakinah sebab dia berzina ataupun hamil, tapi apabila kami bersama dengan mereka ni, setiap kali kami berjumpa kita akan teroka apa masalah kisah-kisah dia yang boleh dia keluarkan supaya tidak jadi lagi unfinished business di dalam tu, supaya dia tidak berdendam kan Ustaz. Kebanyakan daripada mereka ini dicabul daripada awal. Oleh sama ada keluarga terdekat, keluarga extended family, keluarga besar, ataupun oleh jiran ataupun taman perumahan ataupun orang kampung.
dicabur daripada kecil Ustaz. Ustaz bayangkan kalau usia yang dicabut itu usianya 4-5 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Trauma tu mereka simpan Ustaz. Dan bila-bila dia orang simpan tak berani nak cakap, lepas tu pula dengan kemudahan yang ada di sekeliling mereka ni, dengan kawan-kawan yang ada yang hanya suka kepada keseronokan ni Ustaz, mereka akan ingat kembali apa yang jadi suatu ketika dulu dan mengambil pilihan untuk kalau aku ni dah jadi kalau aku ni sudah kotor, biarlah aku terus kotor. Ada di kalangan tu yang cakap macam tu Ustaz. Sedih dengar. Oleh ahli Sebab keluarga sendiri, oleh ahli keluarga, Allahu Akbar, adik-beradik, Ya, adik-beradik tu abang-abang. ayah, Ayah, datuk. Allahu Akbar. Jadi macam mana mereka meneruskan kehidupan? Mereka rahsiakan benda ni? Rahsia Ustaz. Di antara yang kena pecahkan rahsia tu kamilah. Oh. Sebab kita orang ni yang sentiasa bersama ni. Sebab tu anak-anak ni dia duduk dengan kita kan. Kita lah yang selalu kena tengok. Bila Ustaz, ada 3 daripada anak kami ni yang telah pun kena HIV dan telah pun meninggal dunia Ustaz. Allahu Akbar. Pada usianya 20, 21, 18, 20, 21 Ustaz. Allah. Nak duduk dengan dia orang tu, nak dapat cerita sebenar tu kan Ustaz. Dia orang kena trust kita, kena percaya kat kita ni. Ya. Apa yang dia orang cerita kat kita tu, kita ada dia orang tu ada ruang untuk untuk dilihat sebagai anak yang baik. Sebab tu bila dia orang ambil masa 6 hingga 8 bulan tu Ustaz, lama kan Ustaz nak dapat waktu. Sebab kejadian tu dah bertahun-tahun sebelum. So trauma tu duduk ada je kat dalam. Hari ni masa Umi bercakap dengan anak-anak tentang dendam, tentang rasa hati tu, sebenarnya Allah yang lebih tahu tentang rasa hati kita tu kan. Allah yang lebih tahu. Tapi Umi sebut juga dengan dia orang, kalau abang lah yang buat, kalau ayah lah yang buat, kalau atuk lah yang buat tu, macam mana nak maafkan dengan, macam mana nak boleh lupakan, boleh maafkan mungkin. Tapi macam mana nak boleh lupakan kalau duduk dalam satu rumah, kan Ustaz? Di dalam Islam memanglah memaafkan, tapi bab melupakan tu Islam tak paksa. Ya. Islam tak paksa lupakan. Islam galakkan memaafkan. Macam kisah Nabi SAW dengan Wahsy. Wahsy yang bunuh Hamzah. Nabi maafkan Wahsy. Nabi terima Islam Wahsy. Tapi Nabi kata, kau pergi jauh sikit lah, aku tak boleh tengok muka kau. Aku teringat kat yang kau buat kat Hamzah dulu. Umi, selain daripada kes cabur ni sedih sangat kita dengar sebab daripada ahli keluarga, dari jiran. Itu mungkin salah satu faktor. Faktor lain ada di kalangan anak-anak ni kan sebab ada aplikasi-aplikasi di dalam kita punya kita punya gadget-gadget ni kan Ustaz, menawarkan pelbagai keseronokan. So antara anak-anak kami ni yang terlibat dengan yang menjadi social escort. Social escort tu sebenarnya bunyinya macam sedap lah, tapi sebenarnya adalah melacurkan diri. Dan mereka mendapat habuan yang banyak. Ada juga pernah di kalangan mereka ini yang menjadi keldai dadah Ustaz. So Ustaz, kalau dia kata keldai dadah tu kita ingatkan macam kat dalam negara kita je kan. Tidak Ustaz, dia orang pergi sampai jauh tu. Pergi luar negara. Dengan usia yang sangat muda. 18 tahun ke atas Ustaz. Bawa beg tak tahu apa dalam beg. Tapi dalam akaun banyak duit. Puluh ribu dalam tu. Dan inilah sebenarnya yang paling kita nampak sekarang ketara adalah duit tu lah yang seronok tu. Dan yang dalam masa yang sama Ustaz, dia orang merasa susah dengan agama ni. Merasa susah. Selalu Umi tanya, apa yang rasa susah? Rasa macam terpaksa, rasa macam payahnya nak buat. Kenapa rasa tu? Sebab banyak sangat jangan daripada yang diberi galakkan tu. Banyak sangat jangan. Itu yang dia orang tak berapa nak yakin dengan agama tu Ustaz. Jadi takkan ahli keluarga tak perasan mungkin perbelanjaan yang mewah, tak keluar negara, lifestyle. Macam mana ahli keluarga dia orang? Perasan tu lah Ustaz tu yang sampai ke Raudatul Sakinah tu.
Perasan tapi dia ambil masa Ustaz. Sebab dia orang ni pandai sorok-sorok awal dulu. Lepas tu ada keluarga, biasanya mak dengan ayah ni, antara mak dengan ayah ni dia orang ni yang akan syak dulu. Sebab dia akan nampak barangan yang dibeli tu sangat berharga, barang yang dipakai tu ataupun bermewah-mewah di luar dengan kawan-kawan. Yang tu yang akan menjadikan mak dengan ayah ni dia akan siasat lebih lah. Yang tu pun kejadian-kejadian yang macam tu itulah Ustaz yang membawakan anak-anak ni sampai ke Raudatul Sakinah. Allahu Akbar. Dia melalui media sosial pun dia banyak berlaku. Saya ingat masa baru-baru ni saya ada program dengan Umi Ros di Sinar baru ni kan. Yang Umi Ros sebut kalau tahun 90-an dulu yang terlanjur ini mungkin dengan boyfriend. Ya. Tapi yang tahun 2000 ke atas ni yang terlanjur tu sampai dia tak ingat dah dengan yang mana satu. Ya Ustaz. Maknanya Ustaz, kalau kita cakap pasal, kalau kita tanya pasal cinta kan Ustaz, dia orang gelak-gelak dengan Umi. Umi tanya kenapa gelak-gelak, dia kata cinta-cinta. Umi kata mungkin ke cinta tu bermula dekat sekolah, dia kata Umi itu semua cinta monyet. So Umi kata ada cinta tak selepasnya? Dia kata sebenarnya yang banyak adalah suka. Suka. Lepas tu Umi tanya, ada tak lelaki-lelaki tu Ustaz? Umi tanyalah, ada tak lelaki-lelaki tu yang janji untuk berkahwin? Mungkin agaknya Ustaz dalam 10 tu ataupun dalam 15 tu ada seorang je yang mengaku nak berkahwin. Yang lain tu Ustaz semua janji-janji palsu je. Yang ke bulan ke bintang tu Ustaz. Tapi tetap juga anak kita percaya. Sebab apa ni Ustaz? Sebab ada habuan duit. Ya, ada habuan dan Ustaz satunya yang selalu dikongsikan dengan Umi adalah anak-anak ni dia nak sangat orang caring dengan dia. Orang care, rasa macam peduli sangat, ambil pot sangat lah dengan dia. Kemudian dalam masa yang sama dia rasa macam loving sangat. Itu yang dia tak rasa dekat rumah. So Umi selalu je kongsi dengan anak-anak ni, Umi cakap kalau cinta ni dia kena datang dengan tanggungjawab. Yes. Kan? Datang dengan tanggungjawab. Sebab anak-anak ni bila dia bercinta tu dia tak ada tanggungjawab nak kena bayar bil, tak ada tanggungjawab nak sewa rumah, tak ada tanggungjawab dalam perkahwinan tu. Yang tu dia tak nampak tu Ustaz. Tapi sebab mungkinkah sebab kurang matangnya ke, atau mungkin sebab terlampau asyik dengan apa yang ada di dalam media sosial. Sebab Umi nampak apa banyak benda yang viral di dalam media sosial ni, anak-anak kita ni dia nak fit in. Dia nak bersama di dalam tu, dia tak nak ketinggalan. Jadi ada di kalangan anak-anak ni yang terjebak cara macam tu. Dia tak nak jadi orang yang kata aneh. Macam kau ni duduk dunia mana ni? Kau ni dalam gua ke? Macam tu kan. Dia tak nak yang macam tu. So bila dia nak bersama tu dengan tak ada persediaan perisai dirinya tu, maka dia pun akhirnya kecundang jugalah Ustaz. Allahu Akbar. Dah dia orang ni Umi, saya sengaja tanya soalan-soalan ini supaya sahabat-sahabat kita yang menonton dapat cuba fahami dulu situasi sebelum nanti lepas ni kita nak bincang tentang solution. Sebelum ni selepas ni kita akan bincang tentang solution. Cuma sekarang kita nak faham, nak troubleshoot dulu, nak cari punca dulu. Jadi adakah setelah dia orang ni terlanjur, tidakkah dia orang ni rasa bersalah, rasa takut, HIV, takut kantoi? Dia orang ada tak dia orang share perkara ni? Ada Ustaz, masa mula-mula je rasa takut. Lepas tu bila orang-orang yang macam dia tu yang dah lama lagi terlibat, tak ada apa-apa, maka dia pun berterusan aja Ustaz. Dia pun rasa macam takkanlah aku kena. Aku dah ambil dah precaution dah macam-macam. Ada ramai je Ustaz yang Umi sebut pasal social escort tu. Dia orang segala precaution, segala benda dah dia orang ada. Supaya tak mengandung, supaya tak macam ni, supaya tak macam tu. Kan yang jadikan ni semua tu tengok izin Allah jugalah. Mungkin tidak hari ni, mungkin kemudian. Wallahualam, tapi wa na'udzubillah min zalik lah Ustaz kan. Sebab apabila mereka ini bertaubat Ustaz, salah seorang daripada anak kami yang Umi terpaksa ceritakan kepada dia bahawa dia kena HIV tu kan Ustaz. Umi tengok muka dia, Umi yang cakap pun menangis, dia yang menerima pun menangis Ustaz.
Umi tanya dekat dia, tahu tak tentang HIV ni? Sebelum-sebelum ni tak pernah tahu. Dan dia tak pernah jangka pun dia akan kena HIV tu, Ustaz. Allah. Tapi bila Umi tengok, Umi cakap kat dia, dia kena HIV positif tu kan Ustaz, dengan CD4 dia yang sangat rendah tu, masa Umi cakap dengan dia, Umi kata, Umi tak cakap, Umi pun tak tahu bila dia akan diambil oleh Allah. Tapi sebenarnya 6 bulan selepas tu Ustaz, kejadiannya. Masa Umi cakap dengan dia, Umi tengok wajah dia sendiri dan Umi yakin Allah terima taubat dia. Ya Sebab Allah. wajahnya yang sangat-sangat rasa bersalahnya tu. Dan dia di antara orang yang sangat perform lah di dalam Raudatul Sakinah yang percubaan mengajinya, dengan solatnya, dengan ada beberapa orang ni yang memang solat malamnya sampai ada waktu yang mereka ni dah tak larat. Salah seorang ni digerak, jom ikut akak warden lah, akak warden memang sangat berperanan lah di Raudatul Sakinah. Jom kalau tak larat ikut akak ya, ikut akak solat taubat ya. Dia ikut dan Ya. Allah ambil dia. Allah. Umi, dia orang ni yang terlibat secara willing, secara suka-suka ni, kebanyakannya dari segi bermula usia tu masa umur berapa? Kebanyakan mereka ini daripada sekolah menengah. Oh. Sekolah menengah tingkatan 3 biasanya. Tingkatan 2, tingkatan 3. Tu yang paling awal lah. Paling Di awal KL lah. Dia orang ni di KL lah. satu Malaysia Ustaz. Tak kira lah orang kampung, orang bandar, semua dah ada boleh akses Ustaz. Semua. Orang kampung ada juga? Orang kampung ada juga? Orang kampung pun tak ketinggalan Ustaz. Tapi itulah, mungkin orang kampung tu dia punya persediaan dia kurang. Bila dia mengandung tu dia tak tahu nak buat apa. Di KL ni dia tak mengandung, cerita dia. Yang di sana tu dia mengandung. Tapi yang Umi paling rasa sedih sangat, dia dah mengandung 6-7 bulan baru mak dengan ayah dia sedar. Yang tu yang Umi rasa paling sedih lah. Sebab Umi rasa memang tak patut pun mak dengan ayah dia tak sedar. Tapi itulah yang berlaku sekarang. Allahu Akbar. Hai. Kita dengar perkara macam ni kita rasa gerun. Kita rasa takut. Umi, ada tak di kalangan, minta maaf lah saya tanya banyak ni. Tak apa Ustaz. Sebab saya nak, sebab yang menonton ni mak ayah pun ramai ni. Ada tak yang appearance dia mungkin bertudung, mungkin tutup aurat, tapi dia terlibat perkara ni secara senyap-senyap? Ada tak? Maknya ke anaknya ke Ustaz? Si anak ni lah. Maksudnya kalau yang hidup secara budaya liar, pakaian seksi, yang gaul lelaki, mungkin itu memang kebiasaan kan. Maknanya tengok pemakaian dia mungkin seksi, dia sendiri tak tutup aurat. Ada tak yang jenis appearance dia nampak bertudung, pakai pakaian okey tapi terlibat perkara ni? Ada tak macam tu? Ada Ustaz. Ada. Sebab dia pun tak nak ketinggalan seperti mana kawan-kawannya yang lain. Sebab bila di kalangan kawan-kawan cerita pasal boyfriend, cerita pasal seks, Ustaz, kita ni bukan zaman yang dulu nak cakap pasal seks sangat takut kan. Hari ni semua orang, anak-anak muda ni semua bercakap tentang seks. Di dalam social media nak tanya pasal seks, senang saja, tanya je. Semua akan dijawab di sini. Sebab tu bila kita nak tahu tentang seks pun kita kena tanya yang pakar tu. Kalau tanya yang tak berapa nak pakar ni, inilah dia jadinya. Macam-macam dia punya cadangan-cadangannya. So ada di kalangan anak-anak kita yang memang sekolahnya pun baik, duduk di sekolah agama. Bila cakap pasal sekolah agama ni kan Ustaz, rasa macam kita semua pun terasa sangatlah sebab bila kita datang dari sekolah agama, kita rasa macam kita are being protected Ustaz. Kita hantar, ramai mak ayah hantar kat sekolah agama dengan harapan anak-anak dia akan dilindungi. Tapi anak ni kan Ustaz, salah seorang daripada anak-anak kami lah, yang telah pun dibimbing, yang telah pun keluar, yang telah pun sekarang ni menjadi anak yang sambung universiti dan belajar dan ada anaknya yang sendiri, subhanallah. Dia bermula daripada sekolah agama, dia masuk ke kolej persediaan untuk pergi luar negara Ustaz.
terkejut dengan budaya semua orang coupling dekat situ. Lepas tu dia terasa dirinya tak lawa, tak cantik. Aku ni tak cantik ke? Sebab macam tak ada je orang nak kat aku kan. Terasa Ustaz. Kemudian bila ada seorang lelaki datang tanya dekat dia, apa ni, boleh kita jadi ke friend boyfriend nak? Dia kata, oh rasa excited lah Ustaz. Tapi bila nak pegang tangan dia kata apa? Haram. Kan orang budak sekolah agama tahu haramnya tu. Lepas tu lelaki-lelaki yang kata kan kita couple. Kalau couple tak pegang-pegang tangan, apa cerita couple kan? So lelaki pertama tinggalkan dia. Allah takdir datang lelaki kedua pun minta tanya, kita couple, kita boleh pegang tangan. Ini Ustaz bukan pegang tangan, peluk semua. Tapi bila dia minta seks, nak buat seks, dia tetap lagi terasa macam takut. So lelaki ketiga ni pergi juga tak nak. Dia dah tak bagi, tak apalah kan, tak payahlah. Datang lelaki ketiga Ustaz, lelaki ketiga ni dapat semua. Allah Rabbi. Lepas tu budak ni, anak kita ni rasa sedih. Nak apa saja nak, semua dapat. Tapi tetap juga lelaki ketiga ni tinggalkan dia. So apa dia cakap Ustaz? Dia kata, lain kali kalau nak seks cakap aku jual. Itulah akhirnya permulaannya kepada dia menjadi social, daftarkan dirinya social escort. Daftar online je Ustaz. 10 minit je dah dapat. Allah. Ini anak kita. Cantik orangnya. Dipermudahkan. Maknanya benda tu dipermudahkan. Mudah. Ya Ustaz. Mudah nak dapat apa saja kat ni. Semua dapat dah. Dah dia tak ada ke, dah dia ada basic kekuatan agama. Tak ada ke dalam situasi itu, maksudnya dia rasa bersalah, meronta dari dalam perasaan, ke dia tak layan. Permulaan ada Ustaz. Permulaan mesti ada. Rasa salah tu. Umi tanya semua. Dia tak sekolah agama pun dia rasa salah. Bila buat benda yang tak sama ayah. Paling kurang rasa salah sama ayah. Itulah. Mak ayah pun kena mainkan peranan dia jugalah kan. Tapi ni bahagian di anak dia saja. Bila anak ni, bila dia nak jadi seperti mana orang lain. Nak jadi seperti kawan-kawan yang lain. So dia akan dia akan bertindak seperti mana kawan-kawan dia yang lain jugalah. Allah Rabbi. Yang jadi dia orang ke Raudatul Sakinah ni, adakah dengan willing dia orang ataupun dipaksa oleh parent ataupun macam mana ni? Turning point. Turning point ni Ustaz. Okey, rata-rata Ustaz yang masuk ke Raudatul Sakinah ni semua tak rela. Itu semua tak rela. Tapi sebab terpaksa, sebab mengandung, terpaksalah di sorok sikit kan, sorok daripada pengetahuan orang kampung, kawan-kawan, semua-semua tu lah. Ada faktor-faktor tu Ustaz. Tapi kita terima anak-anak ni bukan sebab faktor tu. Kita terima ni walaupun dia terpaksa oleh sebab mak ayah dia hantar, kita cakap dengan dia, you kena terima hakikat bahawa you sekarang berada di satu tempat yang untuk ubah you. Untuk ubah diri. Dan dia ambil masa Ustaz, daripada hari pertama dia jejak kaki tu, dia orang buat kira-kira lah macam kita duduk kira hari 1, 2 kan. Kalau dah lebih pada 3 bulan tu dia tak kira hari tu, kira baik lah tu. Sebab dia sudah menerima hakikat bahawa dia berada kat sini untuk dibaiki. Kalau dia masih lagi kira hari dia tu Ustaz, tu tanda-tanda dia belum lagi ada kerelaan. Umi melihat apa peranan ibu bapa di sini? Umi yakin je semua mak ayah yang ada dekat luar sana adalah mak ayah yang sangat baik. Cumanya cara kita mendekati mereka ini dengan cabaran yang terkini ni, of course lah dia jadi berbeza Ustaz. Tak ada mak ayah yang nakkan anak dia jadi tak menentu seperti apa yang ada di Raudatul Sakinah sebelum mereka masuk. Tak ada seorang pun. Ada yang masuk, yang datang ke pejabat Umi ni, datang jumpa, dia kata, puan, sebelum ni saya bukan tak tahu tentang rumah-rumah perlindungan seperti ni, dan saya bukan tak tahu ada anak-anak remaja yang jadi macam ni. Tapi saya rasa macam anak saya takkan jadi punya. Anak saya takkan jadi punya macam ni.
Tapi Allah izin, Allah takdir anak saya jadi macam ni, puan. Bila jadi macam ni, dia kata baru saya nampak bahawa Allah sedang menguji saya. Bila Allah menguji ni, bermakna saya memang nak kena melihat balik cara saya bertindak, cara saya mendidik, cara saya komunikasi dengan anak-anak. So semua ni kan Ustaz, sebenarnya walaupun anak-anak ni ditempatkan di shelter kami, di pusat kami, anak-anak saja Ustaz. Tapi kita dah sebut kepada mak ayah yang menghantar bahawa sekiranya anak ini diterima masuk ke Raudatul Sakinah, mak dengan ayah kena sama-sama berhijrah. Mak dan ayah kena sama-sama berhijrah. Sebab anak-anak ni, dia akan meneruskan penghijrahannya di sini dan kemudian dia akan kembalikan balik kepada mak ayah. Dan mak ayah tu akan jadi pemantau untuk sama-sama bertindak macam dia ni, yang berubah tadi. Kalau dia, Ustaz, anak-anak ni kan sebelum ni puasa pun seperti tak puasa lah Ustaz. Ramadannya tu macam bukan Ramadan lah ya Ustaz. Solat ni jangan kira lah. Macam menego-nego dengan Allah ni. Walaupun ada 5 waktu je, macam kalau kena suruh apa baru solat. Ramainya macam tu. So bila dia orang nampak bahawa Islam, bahawa Allah ni sangat menerima taubat mereka dan Allah sangat sayang di atas orang-orang yang bertaubat ni kan Ustaz. Yang mana yang tinggal puasa tu macam nak puasa hari-hari. Nak qada puasa-puasa mereka yang tertinggal, puasa-puasa wajib yang tinggal ni Ustaz. Menangis kami ni melihat usaha-usaha mereka ni Ustaz. Sebab itulah kita sebut peranan mak ayah ni apabila di luar nanti akan meneruskan apa yang kami buat di Raudatul Sakinah. So anak-anak ni perlukan sokongan tu. Masa awal-awal dia orang datang, tu ada yang nak cuba lari tak? Ada Ustaz, yang panjat tu pun ada. Panjat sendiri pun ada. Terror dah Ustaz. Tapi mesti lepas dia orang dah berubah, dah jadi baik, bila cerita balik panjat dinding, nak lari, mesti dia orang ketawa tu. Mestilah Ustaz. Kita orang punya TV pun dia pecahkan. Allah Akbar. Mengamuk. Tapi itulah Ustaz. Dengan keadaan dia orang mengamuk tu pun kita rasa masih lagi boleh bertahan dengan keadaan. Kita faham bahawa dia orang dalam diri mereka ini sedang memberontak. Dan kita faham sebab mereka dikawal oleh emosi. Apalah sangat TV yang pecah tu berbanding dengan dia orang yang nak dibaik pulih tu kan Ustaz. Allah Akbar. Tapi Allah Maha Adil, dia gantikan kita dengan yang lebih baik. So Alhamdulillah. Tapi memang semua yang datang tu memang parent lah yang bawa datang ke Raudatul Sakinah. Dia ada ada rujukan daripada PDRM, ada rujukan daripada mahkamah, ada rujukan daripada hospital. Tapi kita memang sebut, kita walaupun rujukan ni datang daripada agensi tertentu, kita nak mak ayah dia, kita nak bertemu dengan mak ayah dia. Kalau tak ada mak ayah dia, penjaga dia. Sebab kita nak setiap kali perbincangan dengan penjaga ataupun mak ayah ni terhadap perkembangan anak-anak ni. Ada tak mak ayah yang tak boleh terima hakikat anak dia terlibat dengan benda-benda ni? Ada Ustaz. Ada kan, kalau dah sampai waktu dah setahun lebih dengan kami ni pun kita kata, puan, anak puan ni dah boleh dah sebenarnya kembali balik masuk ke sekolah, arus perdana baliklah kan. Dia kata, puan, saya rasa macam susah saya nak terima anak saya sebab saya rasa macam baru semalam je jadi ni. Dia punya trauma tu Ustaz. Oh ya. Trauma mak ayah pun ada juga di situ. Dia tak confident lagi. Tak confident dia. Tapi dah pihak Raudatul Sakinah sendiri dah maknanya buat assessment, dah menilai. Maknanya boleh lah tu. InsyaAllah. Tapi ada juga mak bapak yang dia kau tengok je sekejap dia nampak macam dah dia kata, oh anak aku ni dah boleh dah salam, dah boleh peluk aku apa semua, dia rasa macam anak dia dah baik dah. Tapi kan Ustaz, sebenarnya bila Ustaz cakap macam ni, Umi teringatlah ada satu time tu kan, mak dengan ayahnya, Umi tak tahulah, kita hanya boleh baca surface sajalah kan Ustaz.
apa yang di dalam minda, dalam hati dia, of course lah kita tak boleh nak baca. Dia kata okey, dia masukkan anak dia ke Rodatus Sakinah ni, anak dia pregnant, okey, daripada college lah. Masa dia masukkan, kemudian anak dia melahirkan. Dalam beberapa bulan lah Ustaz, anak dia melahirkan. Kemudian dia datang jumpa Umi, dia kata dia nak keluarkan anak dia. Umi tanya kenapa ya, sebab hari tu kan kita dah sebut, dia tempoh dia 15 bulan minima kat Ustaz di Rodatus Sakinah. Sebab kita punya assessment kita lah, kan? Dengan bimbingan-bimbingan yang kita buat tu. Lepas tu dia kata, oh saya hantar masuk ke Rodatus Sakinah dengan harapan anak saya ni jadi hafizah. Umi rasa macam nak tepuk jugalah kepala ni kan dah ini. So Umi pun cakap dengan dia, Puan, Encik. Puan dengan Encik lah, dia suami isteri kan. 22 tahun dengan Puan, 20 tahun dengan Puan, tak pula dia jadi hafizah. Dengan kami yang beberapa bulan tu nak jadi pula dia hafizah kan. Lepas tu dia terus cakap, saya semayang pun tak panggil ustazah jadi imam. Sebab di kalangan anak-anak ni, siapa yang boleh mengaji, yang bacaannya bagus, kita lantikkan mereka jadi imam selain daripada kakak-kakak warden. Sebab kita nak bagi dia orang ni ada tanggungjawab Ustaz. Kan dia orang rasa, leadership, yes. Kita nak bagi dia orang ni pegang tanggungjawab supaya mereka ini boleh dibangun begitu. So Alhamdulillah. Nak ustazah, ustaz semua yang jadi imam tu jenuh jugalah kan Ustaz. Ya, betul. Kita nak latih dia. Ya, latih. Ya, Ustaz. Allahu Akbar. Umi ada tak, minta maaf saya tanya, makna sekarang ni memang semuanya akan lalui 15 bulan tu lah. 15 bulan tapi ramai di kalangan mereka ini yang lebih pada 15 bulan Ustaz. Lebih pada 15 bulan. Dia orang nak stay lagi. Ada yang ambil SPM tahun depan ni. Sebab SPM tahun ni tak ada, tahun depan ni kita ada lebih kurang 6 ke 7 orang yang akan ambil SPM. Di Rodatus Sakinah tapi dekat sekolah yang berdekatan lah di situ. Dia orang tu sama-sama bila duduk di Rodatus Sakinah, saya dapat cuba bayangkan, sudah pasti hubungan sesama dia orang tu rapat, masing-masing pun saling berkongsi. Ustaz, kita bahagi mereka ni dalam grup, ada yang masak, nanti ada duty kan, masak, mengemas, mencuci, semua tu kita biasakan dia orang ni dengan tugasan. Tugasan supaya dia orang rasa bahawa hidup kat dunia ni dia ada, kalau kita nak hak kita, dia kena datang dengan tanggungjawab, kena hulurkan tanggungjawab tu dulu. So kita nak ajar mereka ini jadi manusia yang bertanggungjawab lah Ustaz. Sebab tu kita tak ada pegang masak. Sibukkan dia orang. Ya, sibukkan. Bila sampai time tidur terus. Sebab dia orang kan bangun Ustaz setiap malam jam 4. Itulah. Masa mula-mula Umi dengar dia orang ada yang tak payah digerak bangun malam kan Ustaz, Umi akan menangis lah sebab fikirkan kalau lah aku tak terjaga ni, malunya aku dengan anak-anak ni. Selalu terfikir macam tu. Dah sekarang ni step awal macam mana Umi buat? Mana step awal, maksud saya minggu pertama, minggu kedua, pada dia orang baru datang, takkan terus bangun tahajud kot? Tak, dia orang tak kerti semayang Ustaz, macam mana tu? Memang kakak-kakak order lah. Setiap kakak order ni akan tengok 8 hingga 9 adik-adik dia orang. So setiap kakak ni dia akan datang, tanya apa dia, akan buat assessment awal lah, apa yang dia tahu, apa yang dia tak tahu. So yang mana tak tahu tanya, okay, dia orang tak biasa solat, macam mana nak bangun solat malam kan. So pelan-pelan Ustaz, dia tak boleh satu hari tu kita masuk semua kan, jadi bingung juga tu Ustaz. So kena sikit-sikit lah, bacaan pun tak pandai kan, apa lagi solatnya. Maaf Umi saya tanya, mungkin ada di kalangan dia orang tentang mandi wajib, tentang period, tentang apa pun memang tak clear. Kebersihan pun out. So memang kita akan semua ajar tu. Yang sekecil-kecil ni yang kita ingat macam anak kita kecil dulu, kita ajar sekarang. Allah. Dan dia orang bersedia nak belajar? Alhamdulillah Ustaz. Walaupun dalam keadaan terpaksa. Ya. Tapi umur kalau pelajar darjah 1, darjah 2, form 1, form 2, dia orang akan datang serentak awal tahun.
Tapi yang saya dapat faham ni, Raudatul Sakinah ni dia bukan datang segerombolan peruk masuk semua. Mesti case by case, orang ni masuk, yang orang ni. Betul. Betul, sebab tu yang masuk ni mula-mula kakak warden handle, kemudian ada dalam grup masing-masing tu ada ketua. So ketua ni akan tengok yang baru tu. Yang baru tu nanti akan sentiasa berhubung dengan kakak ketua, dan kakak ketua ni akan berhubung dengan warden. Kita bagi tanggungjawab tu macam tu, Ustaz. Supaya masing-masing boleh bantu, ada ta'awun lah kat situ kan, ada membantu-membantulah di situ. Subhanallah. Dan diorang ni adalah yang maknanya di Raudatul Sakinah ni diorang boleh mula baca Quran, boleh mengaji sendiri. Masya Allah, Ustaz. Ada yang keluar yang telah mengajar mengaji, Ustaz. Yang keluar daripada Raudatul Sakinah sekarang ni ada yang mengajar mengaji kat luar. Allahu Akbar. Dan ada yang berkeluarga. Ada. Dah ada anak-anak, dah ada cucu kami ni banyak. Betul lah tajuk kita esok masih ada ni. Esok ada. Alhamdulillah. Ada tak Umi yang ya bila mereka ni keluar mungkin tidak ada support dari family ataupun mungkin kawan-kawan lama cari balik menyebabkan mereka terjerumus balik? Ada, Ustaz. Ada di kalangannya yang mak ayah dadah. Ada mak ayah yang dadah pun ada. Mak ayah sendiri? Itu yang kadang-kadang kita rasa macam berat hati nak lepaskan tu. Tapi selalu kita ada perbincangan lah. Macam kalau Jabatan Agama, kita akan berbincang dengan Jabatan Agama macam mana nak buat kan. Sebab tu yang kadang-kadang hati ni berat nak lepaskan supaya dia orang ni biar duduk dengan kita, supaya kita nampak apa dia orang buat kan. Tapi life has to go on lah kan, Ustaz. So ada yang kat luar sana, so kita ada alumni. Bila kita ada alumni ni, sama-sama dalam alumni ni akan sentiasa saling menjagalah, saling menasihati, saling menegur supaya rakan-rakan alumni, baik yang muda, baik yang baru keluar, baik yang lama, akan sentiasa saling berhubungan. Sebab bila kita ni dalam satu fasa yang sama, dalam satu keadaan yang sama, dia akan rasa lebih akrab, Ustaz. Dan memahami. Yang sangat memahami, ya, betul. Oh, ada alumni. Mesti rapat alumni-alumni ni kalau berkumpul. Ada buat program-program. InsyaAllah, memang manja-manja dah semua tu. Hari Raya? Macam setiap tahun tu kami ada 4-5 kali jugalah ada program bersama. Gathering? Gathering ada program lah, sekali ada pengisian. Umi, dari segi Raudatul Sakinah ni, at one time ada berapa ramai peserta ni ataupun anak-anak ni? Okey, dalam satu masa kalau di Selangor kita ada 35 orang. Kalau di Melaka kita ada 15 hingga 20, tapi setakat ni kita ambil 15 dululah, 15 orang. So all in all dua ni 50 orang lah lebih kurang. Sebenarnya kan Ustaz, kita ni waktu PKP ni pun ramainya orang mohon. Kita orang rasa macam susah hatinya. Asal dalam masa PKP ni ramai sangat ni. Rupanya agaknya mak bapak ni sebab duduk rumah kan. Semua orang dapat tengok anak dia betul-betul kan. Dapat detect awal lah. So kami punya impian lah di Raudatul Sakinah kan Ustaz. Kalaulah Allah takdirkan, kami punya impian untuk jadi sebuah akademi Raudatul Sakinah. Ni impian kan Ustaz. Kita boleh kena impian besar lah kan. Yang di mana kita ada 100 orang di dalam tu, 50 yang mungkin baru untuk memerlukan bimbingannya. Yang 50 lagi ni adalah alumni Ustaz. Alumni kita ni, inilah yang akan bertindak untuk membantu. Seperti mana ni jadi, mereka ni menjadi duat lah. Keluar dan membantu pula orang-orang dekat luar sana. Itu impian. Dari segi tenaga yang menggerakkan bersama Umi ni mungkin ada berapa ramai? Kami ada 13 orang je Ustaz. 13 orang, ada warden, ada pengurus. Lepas tu kita ada pengurus untuk usaha-usaha program-program pencegahan. Tambah lagi dekat ada 6, ada 5 lagi untuk program pencegahan, jadi dalam lebih kurang 18 lah. Ini secara full time lah? Full time Ustaz.
Dan Umi sangat-sangat sebenarnya besar hatilah dengan warden-warden dan staff kami ni. Dia orang ni Ustaz, boleh je kalau nak bekerja dekat luar sana dengan gaji yang lebih besar. Tapi mereka memilih untuk berada di Raudatul Sakinah sebab mereka melihat ini adalah generasi mereka. Ya Allah. Kalau tidak mereka yang bantu untuk berada bersama memahami situasi sekarang ni, kan, Umi nampak diorang ni jadi orang yang qawi lah kot Ustaz ya. Dia panggil apa? Macam orang yang qawi, yang tahan lasak sikit, yang robust lah. Sebab diorang nak bukan dunia tu. Yang diorang nampak, yang diorang nak sangat tu adalah akhiratnya tu. Itu yang Umi rasa macam sebetulnya mendapat staff-staff dan warden-warden yang begini. Alhamdulillah. Ustaz Aslin pun ada bersama kita malam ni Umi. Ustaz Aslin Bollywood. Ustaz Aslin kata Ustaz Aslin kata membantu orang dalam kesusahan adalah sebuah jihad. Allahu Akbar. Mohon doanya. Ustaz Aslin moga-moga tolong doa juga, moga diberi kekuatan oleh Umi dan tim di Raudatul Sakinah. Kalau Ustaz Aslin ada apa-apa kata semangat, boleh Ustaz Aslin tulis, kita pin. Ustaz Aslin terima kasih Ustaz. Yang tergambar makanan pula kat saya. Dia sambil makan, dia sambil menonton. Umi, Umi bergerak dalam 13 orang tadi. Peserta-peserta ni diorang maaf saya tanya, jadi ya Umi bergerak, ada tim, ya mereka pun mungkin ada keluarga, Umi sebut tadi ada gaji. Adakah peserta ni diorang bayar yuran ke, keluarga bayar ke, ataupun Umi bergerak macam mana? Sepatutnya sepatutnya bagi anak-anak ni yang masuk ke Raudatul Sakinah ni, sepatutnya mereka ni ada yuran. Tapi Umi sebenarnya sangat-sangatlah terkesan dengan ayat-ayat daripada arwah Ustaz Ismail Kamus kita ya, Datuk Ismail Kamus. Dia kata kalau orang tu tengah sakit, kita jangan tambahkan kesakitan dia. Allahu Akbar. Ni bila selalu je ingat dalam kepala Umi, bila orang tu tengah sakit, kita jangan tambah kesakitan dia. Maknanya kalau dia tengah ada masalah, kita jangan tambah lagi masalah dia. So hanya 1/3 lah yang kita nampak yang mampu membayar yuran. Yang lain tu kita kata bagi je lah duit poket. Kita akan usahakan dapatkan kalau ada zakat. So setakat ni Alhamdulillah Majlis Agama Islam ada sangat meringankan beban kami. Tapi memang kami sebenarnya sangat lagilah memerlukan sekiranya ada zakat lah Umi, bagi Umi zakat dan sumbangan infak-infak yang datang daripada sumber-sumber yang baik-baik ni, Masya Allah sebenarnya mampu merubah anak-anak ni. Dan Umi kalau menyaksikan anak-anak yang keluar daripada Raudatul Sakinah ni, yang Allah takdirkan mereka ini mendapat pula pasangan-pasangan yang subhanallah yang boleh membimbing mereka di luar sana. So Umi yakin Allah bagi bila dengan datang daripada sumber yang barakah ni, memang anak-anak ni yang dia orang mampu bertaubat sekarang dan akhirnya menjadi orang manusia yang baru kat luar sana. Allah. Yelah bila mereka keluar, ada yang keluar maknanya dia orang ni banner hidup baru, banner berkarier. Ada Ustaz, Masya Allah. Kalau Umi boleh cerita satu kes ni, dia ada satu kali tu Allah takdir Umi masuk di TV3. Umi tak ingat dengan siapa masa tu, tapi lepas Umi balik ke Al-Kuliah, rasanya Al-Kuliah, Umi balik ke rumah, Umi dapat satu panggilan telefon daripada alumni lah. Alumni ni dia memang sangat Umi ingat tu sebab Umi kena bergaduh dengan ayah dia. Bergaduh dengan ayah dia sebab apa? Masa dia masuk ke Raudatul Sakinah dia mengandung 8 bulan dah. 7-8 bulan lah begitu. Dia datang daripada college, satu college, dah ambil dah final exam, kena buang pensyarah kanan dapat tahu dia mengandung. Ayah dia terdesak guna bapa saudara dia untuk masukkan dia ke Raudatul Sakinah. So kami dah nampak dah, okey, ini keadaan dia. Lepas tu dah cakap dah dia kena duduk kat sini masa tu setahun lebih lah. So ayah dia bila dia dah melahirkan, ayah dia kata saya dah dapat dah kerja untuk anak saya, guna jalan belakang lah dah dapat kerja.
Lepas tu Umi cakap, Encik ni dah janji dengan kami dah, anak ni mesti dibetulkan, mesti dibimbing. Sebab Encik tahu dia ada boyfriend hari tu, Encik tak buat apa-apa pun. Umi gaduh-gaduh lah dengan ayah dia tu masa tu. Encik dah janji dengan saya janji dengan Encik cukup tempoh dia dibimbing, saya akan pulangkan balik. Dalam masa tu, kami mohon, berusaha untuk mohon dengan bapa saudara dia tu, mohon kembali dia untuk dapat final SEM tu supaya dia tak buang begitu sajalah. Ya. Raudatul Sakinah, Ustaz, dia dah lama tinggalkan mengaji. Daripada Iqra tu, dia mengaji sampai naik Al-Quran. Masya Allah. Lepas tu, dia berusaha, dia kata saya tak nak keluar daripada Raudatul Sakinah ni. Saya nak belajar, dia cakap macam tu. Kemudian Ustaz, habis tempoh Umi pulangkan pada mak ayah dia. Allah takdir, SEM akhir tu dia dapat rayuan ni diterima dan dimasukkan ke college, salah satu daripada college ni kat Malaysia ni. Lepas tu masuk, dia pun alhamdulillah pas, graduate, dan dia call Umi hari tu, dia beritahu dia telah pun bernikah. Ya Allah. Ni saya baru saja bernikah, mak saudara saya carikan saya seorang calon dan calon suami, dan alhamdulillah saya telah pun bernikah dengan seorang duda. Anak 2. Dan pada hari perkahwinan tu Umi, kedua-dua anak memanggil saya ibu. Ya Allah. Allah, menangis Umi dengar. Umi kata Allah je yang tahu. Allah lebih adil dalam hal memberikan semula hak kepada anak yang betul-betul nak berubah ni Ustaz. Umi, maaf saya tanya, mungkin soalan saya ni sensitif sikit. Diorang ni bila diorang dah berubah, duduk di Raudatul Sakinah, alhamdulillah perubahan jadi baik. Umi sebut tadi ada yang dah berkeluarga. Masa diorang kahwin tu, bakal suami tahu tak sejarah silam diorang? Ada yang tahu, ada yang tak. Oh. Tak wajib kan Ustaz bagi tahu? Tak, saya tanya je. Saya nak tanya pengalaman. Bukan nak tanya cerita hukum ni, nak tanya pengalaman. Okay. Ada di kalangan yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi alhamdulillah. Ada yang memang dia terus terang, dia beritahu pada bakal suami tu. Ada. Dan bakal suami bersedia terima. Bersedia. Allahu Akbar. Maknanya ada 2 orang ke 3 orang lelaki yang datang jumpa Umi. Dia cakap dia nak cari calon suami isteri dia sini. Umi tanya kenapa. Umi kata datang pejabat, kita berjumpa. Umi kata. So masa berjumpa Umi tanya dengan dia, betul-betul nak cari isteri ke? Macam mana ni? Dia kata saya betul-betul nak cari isteri. Saya kata mana? Umi tanya macam mana boleh tahu? Dia kata saya belajar di surau saya. Tok guru saya kata, kau boleh je nak cari perempuan lain dekat luar sana ni. Kenapa kau nak kau tak ambil? Kau tak nak ambil kan? Tapi kau nak cari orang yang bertaubat. So saya datang sini, saya nak cari orang yang bertaubat. Allah. Yang dah buat salah dan bertaubat. Allah. Dan Allah bagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ni Ustaz Asli yang dia bagi tahu ni, tak wajib bagi tahu Ustaz Asli kata. Terima kasih Ustaz. Ya Allah. Kena jemput Ustaz Asli datang ziarah Raudatul Sakinah. Masya-Allah, silakan. Sangat-sangat dialu-alukan. Kena jemput dia datang ziarah. Kalau dia nak buat online tak nak, dia kena pergi ziarah Raudatul Sakinah. Betul tu Ustaz. Setuju Umi. Ustaz Asli dia memang suka juga kalau orang bertaubat, orang nak berubah ni, dia bagi semangat tu. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi hebatnya si lelaki tu ni, dia kata dia dengar kuliah nak cari orang bertaubat. Ya Allah. Ya Ustaz, Umi first time dengar. Dan lepas tu Umi nak test dia. Umi takut lah jadi apa-apa pada anak-anak Umi test kat dia. Umi tanya apa kepakaran dia. Dia kata dia boleh bertukang. Umi kata meh datang dekat tempat kami dan tolong buat. Umi minta lah buat sesuatu. Lepas tu masa dia bertukang tu, dia 2-3 orang yang datang tu. Lepas tu bila tiba waktu solat, dia solat berjemaah di situ. Ya Allah. Langsunglah yang jadi yakin Umi, dan Umi jumpakan dia dengan mak ayah pelatih kami lah. Alhamdulillah, hidup bahagia. Alhamdulillah. Selesai, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tahniah Umi, besar pengorbanan, besar yang dilakukan. Allahu Akbar. Kita bantu seorang bertaubat. Sekarang alumni ada berapa ramai dah?
1000 lebih dah Ustaz. Ya Allah, daripada tahun 98. Ya betul. Allahu Akbar. Masih keep in touch, ada yang masih berhubung. Masih ada juga yang lama lah, awal-awal dulu tu tak berapa dapat berhubung lah, dah lama sikit kan. Tapi yang ni memang intact lah kami. Ya Allah, bila jumpa tu seronoknya. Lah Ustaz, jangan cerita jerit. Allah. Ustaz Asli kata banyak. Alhamdulillah. Ustaz buat pahala ni untuk kita semua, insya-Allah. Ni macam fardu kifayah dah kita semua kan Ustaz. Allahu Akbar. Tapi keadaan biarlah masalah yang berlaku sekarang ni. Allah Umi, di penghujung ni kita sampai di hujung dah. Sedikit kesimpulan nasihat daripada Umi sendiri kepada parent-parent. Kita tak nak dah nasihat pada yang terlibat. Umi nasihatlah dekat Raudatul Sakinah tu. Nasihat pada parent terutamanya dalam bab prevention is better than cure. Okey, baik. Untuk ibu ayah, Umi yakin je Umi pun taklah lebih baik daripada yang ada ni. Umi pun sedang belajar. Tapi Umi suka sangat kalau apa yang Umi dapat bersama dengan anak-anak Umi di Raudatul Sakinah tu, Umi rasa macam kita semua ni perlu juga upgrade kita punya ilmu sebagai mak ayah lah. Kita jangan overprotective lah terhadap anak-anak kita. Jangan overprotective, ni tak boleh, tu tak boleh, sehingga anak-anak kita tetap pandai dan akhirnya dia belajar daripada sumber yang tak sahih ni. Sumber-sumber yang lagi bukanlah tak sahih, lagi mensasarkan anak kita. Kemudian kita jangan tak sabar dalam membimbing anak kita. Jangan tak sabar dalam mendidik anak-anak kita. Kita kena banyak-banyak sabar. Dan sabar tu memang betul lah, tak cukup dengan kata sabarlah. Tapi memang kita yang kena ajar diri kita untuk bersabar dalam membimbing. Ada banyak dugaan di hadapan ni anak-anak kita yang pelbagai ni, yang pelbagai cara-cara dia tu kita nak menduga kita, tapi kita kena banyak bersabar. Dan dalam masa yang sama tak payah bagi ganjaran pada benda-benda yang tak perlu. Sebab anak-anak kita memang perlu tahu tentang erti susah supaya mereka ini tahu menilai dan menghargai selepas ini. Dan dalam masa yang sama, tolong jangan letakkan kecemerlangan akademik ni melebihi kepada kecemerlangan sasiah diri. Jangan letak kecemerlangan akademik tu melampaui kecemerlangan sasiah diri anak-anak. Dan bangunkan anak-anak kita dengan skill dan kemahiran, dan jangan letakkan impian kita juga melampaui kehendak dan kemampuan anak kita. Nak juga jadi doktor, kau kena jadi doktor sebab mak nak kau jadi doktor, tak boleh. Macam gitu, kena tahu potensi anak kita lah. InsyaAllah. Ada sikit. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi, dan saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat yang ingin sama-sama, mungkin kita tak mampu nak bagi tenaga, mungkin boleh bantu dari segi keuangan. Saya dah highlight ni sedikit nombor akaun Raudatul Sakinah. Siapa-siapa yang nak menyumbang boleh saham pahala. Ni ada sendiri daripada admin Raudatul Sakinah. Jemput ke page kami, dapatkan banyak info, gambar-gambar aktiviti anak-anak di sana, Instagram Raudatul Sakinah. Tolong doa supaya diberi kekuatan, diberi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak jemput sahabat-sahabat yang ada di sini, data like ataupun pergi ke page Raudatul Sakinah. Siapa yang dah pergi, cuba tulis kat ruangan komen. Dah pergi, dah like. Kita boleh tengok aktiviti yang dilakukan Raudatul Sakinah. Ustaz Aslin kata ni Umi. Ustaz Aslin kata cantik tagline. Jangan kecemerlangan akademik mengatasi kecemerlangan syakhsiah diri. Betul Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz Aslin di atas maknanya bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih Umi di atas perkongsian. Moga-moga Umi terus diberi kesihatan oleh Allah. Amin. Dan juga tim, insya-Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Jadi kita sampai di sini dulu untuk malam ni. Moga-moga ada peluang untuk sama-sama lagi berprogram. Sampai di sini dulu kita Umi.
Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا